Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan kelas sirah yang kedua untuk minggu ini. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada 4 kelas, murid-murid daripada 4 kelas Ustaz, 4 Hafiz, 4 Hafizah, 4 Isah dan 4 Barakah kerana sertai kelas atas talian yang menggunakan sumber video ini. Jadi kita akan teruskan dengan kelas yang seterusnya dalam tajuk yang terbaru pada minggu ini, iaitu janji tak setia penduduk Yathrib, unit 1, buku pendidikan Islam, bidang sirah, muka surat 138 hingga 143, di mana sebelum ini kita belajar tentang 3 objektif pembelajaran, iaitu mengenal pasti latar belakang masyarakat Arab Yathrib. Yang kedua, perjanjian Aqabah pertama beserta isi kandungannya. Dan yang ketiga, perjanjian Aqabah kedua beserta isinya. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan 2 lagi objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, mengenal pasti kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dan yang kedua, iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua awak boleh rujuk dalam buku teks pendidikan Islam muka surat 142, di mana dalam 142 itu dia menggariskan 5 perkara beserta huraian betapa pentingnya perjanjian Aqabah pertama dan kedua dalam dunia Islam ini, sehingga membentuk hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, daripada segi agama. Daripada segi agama, ada dua kepentingan. Yang pertama, terhindar daripada syirik, dan yang kedua, kecintaan kepada Nabi bertambah. Di mana isi perjanjian Aqabah, antaranya adalah tidak boleh berlaku syirik. Orang Arab Yathrib, Nabi bagi tahu dekat dia, jangan berlaku syirik, jangan zina. Jadi dalam isu ini tidak berlakunya syirik, menghindarkan diri daripada melakukan syirik. Jadi ini adalah pesanan daripada Nabi. Dan yang kedua, kecintaan kepada Nabi bertambah, di mana orang Arab Yathrib ini disuruh untuk melakukan apa sahaja pengorbanan dan setia kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini boleh menambahkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kepentingannya daripada sudut nyawa, iaitu nyawa manusia ini terpelihara dan keselamatan manusia terjamin. Di mana Nabi, antara isi perjanjian Aqabah adalah Nabi bagi tahu kepada orang Arab Yathrib ni, jangan bunuh anak perempuan. Kerana apa? Kerana pada waktu jahiliah, kebanyakan daripada orang Arab Yathrib ni, bila lahirnya anak perempuan, mereka akan bunuh. Kerana bagi mereka, anak perempuan ini menyusahkan mereka. Tidak menjadi satu kebanggaan bagi orang Arab pada waktu itu untuk mendapat seorang anak perempuan. Jadi Islam mengajar kita jangan bunuh anak perempuan, malah kita jaga macam kita jaga anak lelaki. Sebab itu, daripada sudut nyawa, kepentingan perjanjian Aqabah ini adalah keselamatan manusia itu terpelihara dan dihargai, serta manusia itu terjamin nyawanya. Yang ketiga, daripada sudut akal. Akal ni di mana memelihara fikiran manusia dan memuliakan manusia. Perjanjian Aqabah ini memelihara fikiran manusia dan memuliakan manusia. Kerana Islam datang untuk mengubah hidup manusia. Islam datang untuk memperbaiki dan memperbaharui, tajdid, memperbaharui kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, daripada sudut harta, hak individu dan harta terpelihara. Islam, dia datang untuk menjadikan manusia ini tidak dikawal dengan harta. Tidak hanya sayang kepada harta, tetapi menjadikan harta itu sebagai batu loncatan untuk membangunkan Islam. Menjadikan harta itu sebagai satu
tempat untuk manusia berbuat pahala dengan cara menyumbang kepada Islam. Sebab tu antara isi perjanjian Aqabah adalah menyumbang kepada Islam sama ada susah ataupun senang. Antara isi perjanjian Aqabah yang awak dah salin pun dalam nota buku awak adalah menyumbang semasa susah ataupun senang. Yang kedua, maruah. Daripada sudut maruah, maka akan terjaga maruah manusia dan juga kehormatan mereka, di mana Islam melarang berlakunya zina seperti mana yang ada dalam perjanjian Aqabah. Islam melarang berzina. Berzina ni antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, mereka melakukan hubungan. Jadi Islam melarang. Hatta dalam Quran pun sebut tidak boleh berlaku zina. Jadi ini adalah antara kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua yang digariskan dalam muka surat 142. Manakala slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana awak boleh rujuk muka surat 143. Saya ulang lagi sekali, muka surat 143. Di mana penulis buku ni menggariskan 4 iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi. Yang pertama, mencari kebenaran. Di mana kita tahu latar belakang orang Arab Yathrib ni, dia mencari kebenaran. Siapa Nabi dalam kalangan mereka? Sedangkan orang Yahudi pada waktu itu mengatakan bahawa Nabi terakhir adalah daripada kalangan Yahudi. Padahal tidak. Sebenarnya Nabi yang terakhir adalah daripada kalangan bangsa Arab. Dan orang Arab Yathrib, dia tidak hanya mempercayai cakap orang-orang Yahudi, tetapi dia mencari kebenaran. Akhirnya dia menunaikan haji dan dia berjumpa dengan seorang Nabi yang namanya Muhammad SAW dan dia memeluk Islam. Mengikut tanda-tanda yang mereka belajar, maka itu adalah Nabi. Mereka kenal itu Nabi. Sebab itu kena mencari kebenaran. Kita tidak boleh duduk hanya dengan kebatilan. Mencari kebenaran, penduduk Arab Yathrib nanti kemunculan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mesti berusaha untuk mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita akan dipandu kepada jalan yang benar. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan. Dengar dan taat Rasulullah SAW. Dengar dan taat kepada Rasulullah SAW. Di mana orang Arab Yathrib, dia berjanji dengan Nabi. Okey, pada tahun ke-11 kenabian mereka memeluk Islam seramai 6 orang. Mereka berjanji pada tahun ke-12 kenabian mereka akan datang lagi berjumpa dengan Nabi. Malah mereka membawa beberapa orang lagi untuk yang telah memeluk Islam bersama dengan mereka untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan pada tahun ke-13 kenabian, untuk perjanjian Aqabah yang kedua, mereka bawa 70 orang termasuk 2 orang wanita yang telah memeluk Islam untuk berjumpa dengan Nabi, untuk serta melakukan bai'ah ataupun perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah ketaatan dan kesetiaan yang memang tidak berbelah bahagi kepada agama Islam. Dan kita mesti juga mencontohi sikap orang-orang Arab Yathrib yang mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang Islam. Yang ketiga, jauhi akhlak yang keji, tidak mencuri dan berzina. Perjanjian Aqabah pertama menunjukkan bahawa tidak boleh mencuri dan tidak boleh berzina. Kenapa? Kerana sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Kerana Islam larang, kerana perkara itu perkara yang mungkar, so kita tak bolehlah mencuri dan berzina. Hatta kita ambil kawan kita punya pemadam. Kalau kita masuk kelas, kita ambil kawan kita punya pemadam, kita nak pijak tapi kita tak bagi tahu kat dia. Lepas tu kita terlupa nak pulang kat dia, itu dianggap sebagai mencuri. Tetapi kita ada peluang untuk kita bagi balik. Datang sekolah esok, kita bagi balik, kita mengaku depan dia, sorry sebab saya ambil pemadam awak, saya terguna pemadam awak dan saya terlupa pulangkan. Minta maaf pada dia. Yang keempat, meminta perpaduan dan kasih sayang. Membina perpaduan dan kasih sayang. Tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Islam sangat benci kepada fitnah. Sehingga kan Nabi bersabda dalam satu hadis bahawa fitnah itu sedang tidur.
fitnah itu sedang tidur. Maka celakalah bagi mereka yang menggerakkan fitnah itu. Itu adalah antara hadis Nabi. Maksudnya Islam sangat tak suka fitnah. Islam sangat tak suka kepada benda menuduh orang tanpa bukti. Jadi kita tak boleh melakukan fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ini kita cakap sesuatu perkara yang buruk tentang orang, sama ada di depan orang itu ataupun di belakang orang itu. Kita tak suka orang cakap buruk tentang kita. Orang pun tak suka juga kalau kita cakap buruk tentang dia. Jadi jangan melakukan fitnah dan jangan melakukan pembunuhan seperti mana yang disebut oleh Nabi dalam perjanjian Aqabah. Jangan bunuh anak perempuan. So tidak boleh melakukan pembunuhan. Tapi janganlah bunuh jangan hanya bunuh anak perempuan, tetapi jangan bunuh semua orang. Itu garisannya. Sebab jenayah membunuh ini tidak dihalalkan oleh Islam. Yang dihalalkan oleh Islam hanya bunuh dalam beberapa keadaan. Nanti awak akan belajarlah. Nanti kita akan sembang lagi dalam kelas. Jadi setakat ini sahaja kelas kita pada minggu ini. Untuk latihan seperti mana yang Ustaz dah suruh awak salin hari itu, maka cukuplah setakat itu. So untuk hari ini tiada latihan. Dan Ustaz menunggu untuk murid-murid Ustaz daripada 4 kelas ini menghantar buku sirah di sekolah, di kantin sekolah Seri Al-Ummah, sekolah awak. Ustaz dah sediakan kotak bagi kelas 4 Islah kerana Ustaz guru kelas 4 Islah. Awak boleh letak dekat situ. Untuk kelas lain awak hantar, nanti Ustaz akan tengok latihan yang telah awak buat. Selama 2 minggu kita belajar kelas diniyah, kelas sirah ini, Ustaz akan lihatlah latihan yang Ustaz dah bagi awak dah siap ke belum. Jadi wish you luck. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah kalau panjang umur panjang rezeki. Ustaz akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.